seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan,
dan keredaan rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Ziarah ke Alam Barzah yang telah dikarang kitab ini oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti, dan masih lagi perbincangan kita dalam bab doa-doa dan bacaan bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, muka surat 61. Betul. Perenggan yang pertama, betul atas sekali, 61 atas sekali, betul. Perenggan kedua, Abdullah ibnu Abi Aufa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Abdullah ibnu Abi Aufa mengatakan bahawa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, di sini ada seorang anak yang sedang berhadapan dengan sakaratul maut." Lalu dikatakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Akan tetapi dia tidak dapat mengucapkannya. Beliau lantas berkata, bukankah dia juga mengucapkannya dalam kehidupannya? Ya, jawab mereka. Lalu apa yang menghalangnya untuk mengucapkannya ketika akan mati? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian berangkat. Kami pun ikut bersamanya sampai beliau menemui anak itu seraya berkata, "Anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah." "Aku tidak dapat mengucapkannya," jawab anak muda itu. Lebih lanjut beliau bertanya, "Mengapa?" Anak itu pun menjawab, "Kerana aku derhaka kepada ibuku." "Apakah ibumu masih hidup?" tanya beliau lagi. "Masih," sahutnya. Kemudian beliau berkata, beritahu ibunya. Setelah itu ibunya datang. Beliau langsung berkata kepadanya, "Benarkah dia puteramu?" "Ya," jawab ibu itu. Beliau lalu mengatakan, "Apa pendapatmu seandainya api itu sudah dinyalakan, lalu dikatakan kepada engkau, jika engkau tidak memberinya maaf, kerelaan, kami akan memasukkannya ke dalam api tersebut?" Ibu itu menjawab, "Kalau begitu aku harus memaafkan dan meredainya. Bersaksilah kepada Allah dan kami bahawa engkau benar-benar telah meredainya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si ibu berkata, "Saya telah meredainya." Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah." Dia pun akhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya melalui diriku daripada api neraka." Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi dalam Sya'bul Iman dan dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Dalailun Nubuwah. Mak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala, ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abi Aufa mengatakan bahawa satu hari seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pada kami, ya Rasulullah, ada seorang anak muda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Maka apa yang perlu kami ajarkan kepadanya? Lalu ketika itu Rasulullah SAW bagi tahu, ajarkan kepadanya kalimah la ilaha illallah. Lalu lelaki itu kata, "Ya Rasulullah, kami dah ajarkannya kalimah la ilaha illallah, tapi dia tak boleh nak sebut. Dia enggan menyebutnya." Lalu sehinggakan Rasulullah SAW bertanya pada lelaki tadi, "Wahai lelaki, apakah perkara yang sehingga sampaikan lelaki itu tak mahu menyebut, sedangkan dalam hidupnya dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Dalam hidupnya itu dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Kenapa ketika dia mati dia tidak boleh menyebut kalimah la ilaha illallah?" Lebih kurang bahasanya, lebih kurang mustahil lah Nabi kata. Ini satu benda yang mustahil.
Lalu akhirnya Rasulullah SAW dan lelaki tadi bersama beberapa sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Aufad tadi, pergi ke rumah lelaki tadi. Bila sampai ke rumah lelaki tadi, Rasulullah SAW sendiri memerintahkan kepada anak lelaki tersebut, lelaki itu menyebut kalimah la ilaha illallah, maka dia tak boleh nak sebut. Sehingga kan ditanya kepada lelaki tersebut, anak muda tadi, wahai anak muda, apakah perkara yang sehingga menyebabkan kau tak boleh menyebut la ilaha illallah? Lalu ketika tu dia kata, ketika hidupku dulu, aku ada melakukan sesuatu perbuatan ataupun menderhakai ibu. Dia menderhakai ibunya. Lalu akhirnya Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat tadi supaya memanggil ibu. Tanya ibu ada lagi ke tak? Ibu budak ni ada lagi ke tak? Jadi sahabat berkata, sesungguhnya anak muda ini ibunya masih ada. Ibunya masih ada. Kalau macam tu panggil ibu dia. Jadi bila panggil ibu dia, panggil ibunya datang. Rasulullah SAW tanya pada ibu anak muda tadi, adakah ni anak kamu? Ya. Adakah kamu meredainya? Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, mak dia tu, ibunya tadi enggan mengampunkan dosa dia. Ibu dia enggan. Aku tak reda dia. Aku tak reda. Itu dalam riwayat lain disebut memang jelas, aku tak reda anak ini. Jadi disebabkan kata-kata ibu yang tak reda tadi, itulah Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat supaya nyalakan api. Bila dah dinyalakan unggun api tadi tu, waktu tu baru ditanya lagi, Rasulullah tanya lagi pada ibu tersebut, adakah kau reda ke atas anak muda ni? Tak. Masih lagi tidak. Sehinggalah sampai Rasulullah perintahkan kepada sahabat angkat anak muda tadi, dicampakkan kepada api, supaya setidaknya biar dibakar di dunia dan tidak Allah bakarnya di akhirat. Jadi bila lihat sungguh-sungguh Rasulullah nak campakkan anak muda tadi ke dalam api, waktu itulah mak dia tadi menyatakan, sungguhnya aku reda. Walaupun mak dia dah kata reda, tu pun Rasulullah kata, adakah benar kau reda? Sejauh mana kau reda? Sesungguhnya ya Rasulullah, engkau dan para sahabat semua menjadi saksi atas keredaanku ke atas anak-anakku ini. Jadi waktu itulah Rasulullah SAW minta kepada anak muda tadi mengucapkan la ilaha illallah. Ketika itulah baru anak muda tadi dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi mak ni sebuah kisah yang didatangkan sebagai satu pengajaran paling besar sekali, iaitu bila seseorang itu mengalami sakaratul maut, apa yang diucapkan? Iaitu kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pertama sekali Nabi ajar pada kita. Yang seorang sahabat datang, ya Rasulullah, anak muda dalam keadaan sakaratul maut, apa yang perlu dibuat? Rasulullah kata, ucapkan la ilaha illallah. Itu yang pertama sekali pengajaran dapat kita ambil daripada hadis tersebut. Jadi bila kita melihat seorang itu berada dalam sakaratul maut, maka dia ajar kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang keduanya pula pengajaran daripada hadis Nabi SAW ini, peristiwa ini, bagaimana pentingnya kehidupan kita ini dengan keredaan ibu bapa. Ini bertepatan dengan apa yang Nabi SAW sebut, bahawa redha Allah SWT itu datang dengan redha dua ibu bapa. Allah datang redha kita. Kita ni hidup atas dunia Allah, berjalan, tidak ada perkara lain yang kita harapkan kecuali redha Allah. Ya Allah Ta'ala sebut, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Sebelum tu ayat tu Allah Ta'ala sebut, sungguhnya orang beriman ni balasan baik ke atas dia. Apa balasan mereka ni? Allah Ta'ala sebut jazaa'uhum, balasan orang yang beriman ni, jazaa'uhum 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka tu Allah Ta'ala, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Allah jadikan syurga-syurga, yang di bawah syurga tu ada sungai-sungai yang mengalir. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut sungai yang mengalir itu iaitu ada tiga batang sungai. Yang pertamanya susu, yang keduanya madu, dan yang ketiga arak.
Tu bagaimana Allah Ta'ala bina syurga tadi, dan di bawah tu Allah Ta'ala letak sungai. Itu balasan bagi orang yang beriman. Khalidina fiha abada. Dan orang ataupun ahli syurga ni sifat syurga ni bila masuk dah tak keluar dah. Khalidina fiha abada, dia kekal. Dia tak ada istilah masuk keluar. Yang masuk keluar ni hanya Nabi SAW saja. Rasulullah SAW masuk ke dalam syurga, lepas tu Rasulullah keluar, hantar mereka golongan-golongan yang umat Nabi SAW yang melepasi hisab. Rasulullah bawa masuk mereka ke dalam syurga, Rasulullah keluar lagi untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang tak melepasi daripada hisab tadi tu. Dan kebanyakan mereka yang hampir masuk ke dalam neraka, di situlah gunanya syafaat Nabi SAW. Kemudian khalidina fi abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha. Redha Allah ke atas mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni penting redha tu. Ada timbal balik. Kita ni hidup, kita harap Allah redha, dan kita nak redha Allah ni, kita kena redha pada Allah. Masa redha pada Allah ni, iaitu redha segala apa yang Allah Ta'ala beri pada kedua tangan kita. Nak dapatkan redha Allah, kita kena redha apa yang Allah Ta'ala bagi. Apa yang Allah Ta'ala letak dalam kehidupan kita, ketetapan qada dan qadar, maka bila kita redha, itulah sebaik-baik jalan untuk mendapat redha Allah. Itu sebabnya ayat tu dia ada timbal balik. Nak dapatkan redha Allah, kena kita redha, kena terima. Allah Ta'ala berikan pada kita, tak kira apa sekalipun dalam kehidupan kita, pasangan kita, anak keturunan kita, kehidupan yang kita lalui, pahit, jegit, perit. Sebabnya dalam akidah ulama sebut bahawa Allah SWT menetapkan qada dan qadar ini dengan dua perkara asas teras. Qada qadar ni, hidup kita ni tak terlepas daripada keterikatan qada dan qadar. Sekalipun kedipan mata kita tu, bulu mata yang jatuh tu pun jatuhnya itu dengan qada dan qadar Allah. Tidak ada satu pun perkara yang terlepas daripada qada dan qadar. Jadi dalam qada qadar tadi pula Allah Ta'ala tetapkan ada dengan pertamanya dengan ilmu Allah. Allah Ta'ala dia nak tulis qada qadar tu dia nak tetapkan sesuatu ke atas kita tu, dia tetapkan pertama dengan ilmu dia. Jadi bila kita bicara tentang ilmu Allah ni tak terbatas. Pertamanya Allah Ta'ala itu tidak perlukan sesuatu untuk diberitahu. Dia maha mengetahui, dia maha tahu. Itu sebabnya kalau kadang-kadang kita jumpa ayat yang Allah bertanya, Allah Ta'ala bertanya. Jadi bila Allah Ta'ala bertanya tu bukan bermakna Allah Ta'ala tu tak tahu. Allah Ta'ala tu maha tahu, tapi bila dia bertanya, dia nak bagi tahu. Dia nak bagi tahu. Kemudian yang kedua pula dia maha mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa yang akan berlaku. Dia tahu benda yang dah berlaku, dia tahu. Benda yang sedang berlaku dia tahu, dan yang akan berlaku pun dia tahu. Itu sebabnya kita tak tahu. Jadi bila kita ni maha tak tahu, yang sering kali kita mempertikaikan apa yang ada pada dua tangan kita. Kita sakit. Contoh saya datang, seorang kakak makcik. Seorang makcik ni satu hari lepas kuliah duha tu, dia datang jumpa saya. Ustaz, dia kata, boleh tak saya nak jumpa Ustaz? Dia kata, boleh lah. Jadi dia cerita, Ustaz, saya ni rasa bersalah dengan Allah, rasa berdosa sangat dengan Allah, dia kata. Saya kata, kenapa? Dia kata dia ada 4 orang anak. Jadi dalam 4 orang anak ni, dia kata 3 orang anak ni berjaya dalam hidup. Seorang engineer, seorang peguam, seorang doktor. Tapi yang satu ni, Ustaz, belajar tak habis SPM, cukup-cukup makan, dia kata. Jadi saya dengan suami saya ni rasakan, ya Allah, anak yang keempat ni yang cukup-cukup makan SPM ni betul-betul bawa sial, dia kata. Tegak-tegak je kau. Jadi selama perjalanan kami hidup tu memang kami tak suka
Sampaikan pernah saya terlepas cakap, dia kata kau ni bawa sial dalam keluarga aku lah. Sampai macam tu mak. Dia maki anak dia. Sampailah satu hari, kami ni memang bangga 3 orang ni, membanggakan kami. Jadi sampai satu hari suami dia kena stroke. Jadi bila suami kena stroke ni, anak-anak ni balik tengok ayah dia. Bila balik tengok ayah dia tu, macam tu lah, sejam duduk tengok ayah, balik semula. Masing-masing sibuk. Yang doktor pun on call. Jadi akhirnya dia kata, sampaikan saya ni dah tua ustaz, dia kata. Jadi bila dah tua ni jaga orang sakit, kita pun sakit lah. Kita jadi sakit ustaz. Jadi bila kita sakit tu, dia kata sampai hari suami sakit, saya pun sakit, anak-anak pun balik. Balik anak-anak 3 tadi. Jadi bila balik duduk sampai sejam dia tengok kami ni, lepas tu dia balik. Masa tu dah mula terasa hati dengan anak, 3 orang anak ni. Lagi-lagi yang terasa hati, dia kata kepada anak yang doktor tadi, kami ni berhabis duit ustaz, beratus-ratus ribu nakkan dia tu jadi doktor. Tapi bila dia jadi doktor, sebiji ubat pun tak termasuk dalam mulut kami. Bahkan dia sibuk pula on call pergi ke nak mengubatkan orang lain tu. Kami ni yang beratus ribu keluar duit tu, kami tak merasa sebiji ubat, dia kata. Memang sedih, tengah-tengah kami sedih mikirkan anak-anak yang selama ni kami banggakan, tiba-tiba terpancul, dia kata. Pancul anak yang buat sial tadi tu. Anak yang buat sial, yang kami rasa sial tu, belajar tak habis, kerja kilang. Tiba-tiba dia terpancar dekat depan pintu rumah. Kami terkejut sebab dia balik tu pula kiri kanan dia beg besar-besar. Kami tanya, ni kenapa balik dengan beg ni apa semua? Lalu dia kata, saya berhenti kerja dah, saya nak jaga mak dengan abah. Waktu itulah kami menangis berderai-derai, dan saya rasa bersalah dengan dia. Yang paling saya rasa bersalah dengan Allah, kerana selama ni tak menerima ketetapan Allah. Rupanya hikmah dia tak belajar pandai, dia tak berjaya. Rupanya dengan dia tak berjaya, dialah Allah hantar untuk jaga kami. Masya Allah. Ni mak kita tak tahu. Kita tak tahu anak ni macam mana, anak ni macam mana. Ni lebih-lebih lagi anak. Dan begitu juga kehidupan kita yang mendatang. Pasangan kita, kenapa Allah Ta'ala bagi yang macam ni? Itu sebabnya besok ke akhirat, berapa ramai kalangan kita yang masuk syurga sekalipun mak dia mengetuk-ngetuk kepala. Dia melihat qada Allah tu, Allah Ta'ala tetapkan waktu Allah Ta'ala buka segala hikmah tadi mak, diketuk-ketuk kepala, rasa menyesal dan rasa bersalah pada Allah SWT. Kerana apa? Kerana selama ni tak menerima segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bukan sebab kena campak neraka, tak. Belum campak baru Allah Ta'ala buka segala perjalanan hidup dia. Kemudian Allah sertakan segala hikmah di sebalik daripada apa yang dia lalui dalam qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang disebutkan Allah Ta'ala tetap dengan ilmu dia. Dan yang kedua, Allah Ta'ala tetap dengan rahmat dia mak, dengan kasih sayang Allah. Allah ikat ketetapan tadi, qada dan qadar itu dengan kasih sayang Allah. Bila kita sebut tentang kasih sayang Allah, sudah pasti tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai kasih sayang Allah ni. Hebatnya kasih sayang Allah ni jauh lebih hebat daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Bila sebut kasih sayang ibu pada anak ni, Masya Allah, hebat kasih sayang ibu ni. Perjuangan dia daripada kandungan sampai lahir, sampai nak besarkan tu bukan benda yang mudah. Sampai kan ada patah Melayu sebab apa mak? Sayang anak, bukan sayang nak tinggalkan, tu yang bakar kelambu tu mak. Kerana nyamuk seekor, kelambu dibakar. Tu dia. Kerana nyamuk seekor, kelambu dibakar. Kenapa? Kerana terlalu sayang anak tadi. Ni macam mana sayang. Tapi sayang kita ni mak, jauh lebih hebat sayang Allah. Dan sayang Allah SWT ni pula mak, kita tak boleh nak ukur dengan cara kita. Kita kalau kita sebut suami sayang isteri, maka suami itu dia akan tunaikan apa yang isteri nak. Itu tanda sayang makhluk dengan makhluk. Mak ayah sayang anak pula begitu juga. Dia sayang anak dia, dia akan beri apa yang anak nak. Itu yang kadang-kadang kalau benda tak dibatasi dengan baik, dilaksanakan dengan ilmu yang betul, ikut nafsu, hanya semata-mata ikut akal, maka akhirnya kasih sayang tadi mendatangkan kemudaratan dan kerosakan.
Yang jadi anak, cuba bayangkan anak umur 9 tahun dah pakai RZ. 9 tahun pakai RZ, pergi sekolah naik RZ, gelepeng. Pukul 12 tahun pergi 12 tahun dah duduk, tak sekolah habis, pergi duduk dengan bangga dengan motor dia, lumba haramnya dan sebagainya. Semua kan konon-kononnya mak tadi, ayah tadi nak menunjukkan rasa sayang pada anak, ditunaikan apa saja yang anak mahu. Hari ni mungkin sebahagian tu tunjukkan beli motor, anak nak motor, beli motor. Anak dah beli handset, nak handset, dia belikan handset. Cuba bayangkan berapa ramai saya jumpa, mak ayah dia sanggup handset tu, tak ada internet, tak ada apa mak, tapi anak berinternet handset. Pada anak tu tak bekerja, tak apa, mak ayah sanggup tak beli handset internet. Handset biasa tu kan, handset Nokia tu. Tapi anak sampai berinternet, nak mengadakan anak tu punya kemahuan dia. Akhirnya anak tadi dibuangnya mak daripada tingkat 16. Ini berlaku mak di Malaysia, bukan kat negara orang lain. Kau orang Islam negara kita, mak tu ditolak daripada tingkat 16 tu. Sebab apa? Sebab semata-mata tak menunaikan kemahuan. Tapi itu pun punca sebab selama ni dah biasakan dengan apa yang dia nak dibagi. Tapi Allah SWT punya kasih sayang tu tak sama. Kalau kita tadi, kita tunaikan apa yang dia mahu. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala tu dia bagi mengikut betul keperluan. Dan yang kedua, benda tu benar-benar baik. Pertama keperluan, dan yang kedua Allah Ta'ala bagi tu benar-benar baik. Dan baik kat situ bukan baik pada baik pada mata kita, tak. Baik pada ilmu Allah. Apa baik pada ilmu Allah? Yang mungkin tak baik pada mata kita, tetapi baik pada ilmu Allah, terhindar daripada azab neraka Allah. Yang kita minta mak, minta ya Allah bagi aku kaya tak kaya-kaya, bagi kaya tak kaya, minta isteri lawa dapat isteri buruk, minta suami handsome, hitam, kelat, dekut, tangkai jering, kan? Allah Ta'ala tak bagi mengikut apa yang kita nak, tapi Allah Ta'ala bagi betul-betul ikut apa keperluan kita dan yang terbaik untuk kita. Mungkin dapat suami baik, imam, ustaz, alim, tapi dengan suami baik tadi pula buatkan dia takabur, ujub, akhirnya dengan suami baik dia masuk neraka. Itu baik-baik. Kali dapat suami kelat, hitam, legam, apa lagi kedekut, tangkai jering, pandang baran, cukup tak boleh pandang. Mak pandang je muka abah tu mak. Ni abah kat Papua lah ni, bukan kat sini, kat Papua. Pandang je tengok, astagfirullah. Bukan subhanallah lagi mak, astagfirullah. Tengok je muka, astagfirullah. Tengok je muka, astagfirullah. Tapi dengan negatifnya abah tadi tu, hitam adalah hitam, tangkai jering, kedekut, baran lagi, mak sebut istighfar tu saja sudah menjadi sebab jalan untuk mak masuk syurga. Cuba bayangkan. Itu kita tak tahu. Sebab nilaian kasih sayang Allah pada kita tu berbeza, tak sama nilai kita. Cara pandang kita dengan cara pandang Allah SWT. Itu yang kadang-kadang kita pahit. Bukan pahit atas apa yang Allah bagi, tapi pahit sebab tidak tally dengan apa yang kita mahukan. Jadi kita rasa pahit. Itu yang kita kena belajar redha. Apa Allah bagi kena redha. Kerana apa? Kerana dengan kita redha terhadap apa yang Allah Ta'ala bagi, itulah yang membuatkan Allah redha kita. Azan Azan. ولا حول
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi yang pertamanya redha Allah. Nak dapatkan redha Allah, kita kena redha. Kita kena redha apa yang Allah Ta'ala bagi. Yang pertama. Yang keduanya pula, nak dapatkan redha Allah tadi pula, kena dapat dulu redha dua ibu bapa. Itu dia. Nak dapatkan redha Allah tadi, kena dapatkan redha dua ibu bapa. Kalau tidak ada redha dua ibu bapa tu, maka tidak akan ada redha Allah. Yang jadi anak muda tadi, sahabat Nabi SAW tersebut tak boleh nak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ni bahaya mak. Kita minta sangat-sangat pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala sudahi hidup kita ni dengan husnul khatimah, dan minta lidah kita ni adalah kalimah terakhir yang kita ucap ketika ajal kita, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Tak pada Allah sungguh-sungguh. Sebab kalau tak sebut tu memang masalah lah, sangat bermasalah. Kita takut kematian kita tu tak sebagaimana kematian diingini oleh Allah SWT dan diingini oleh Nabi SAW. Jadi salah satu yang membuatkan seorang tu tak boleh nak mengucap kalimah la ilaha illallah itu dengan sebab dia menderhakai ibu dan ayah dia. Sebab hidup atas dunia ni tak ada istilah menyangkal apa yang mak ayah nak. Tak boleh nak menyangkal apa yang mak ayah nak selagi mana perkara tersebut tidak bercanggah dengan kemahuan Allah, dengan kemahuan Nabi SAW. Selagi mana sesuatu itu tidak bercanggah dengan syariat Allah, syariat Nabi, ketetapan Allah, ketetapan Nabi, kehendak Allah, kehendak Nabi, maka selagi itulah wajib kita mengikuti segala apa yang dikehendaki. Kerana mak ayah kita tadi tu dia ada hak yang wajib kita tunaikan. Itu yang pernah berlaku, bagaimana kisah seorang anak, seorang sahabat yang dia mandikan 2 ekor babi. Cuba bayangkan mak dia mandikan 2 ekor babi. Jadi sampai ditanya, kenapa kau mandikan 2 ekor babi sedangkan babi ni najis mughalazah? Lalu ketika tu sahabat tadi kata apa? Dia kata sesungguhnya 2 ekor babi ni adalah mak dengan ayah dia. Jadi mak ayah dia tu atas dosa mak ayah dia tadi sehingga Allah ubah jadi babi. Tapi sekalipun mak ayah dia dah berubah menjadi babi, anak dia tu ada hak mak ayah yang perlu ditunaikan.
Jadi kita tak boleh nak hukum mak ayah kita atas kesilapan, kesalahan dia dengan Allah. Hak dia tu kewajipan kita. Hak mak ayah tadi kewajipan untuk kita tunaikan. Kesalahan dia, maksiat dia mungkin yang dia buat ke apa ke, itu di antara dia dengan Allah. Tapi nak tak nak kita kena laksanakan hak dia tadi. Hak sebagai seorang ibu, hak sebagai seorang ayah, tu wajib. Kerana apa? Kerana kita bukan berurusan dengan mak ayah kita saja, kita berurusan dengan Allah. Allah dah letak kunci untuk dapatkan redha Allah adalah datang redha daripada dua ibu bapa. Kita tunaikan. Sebab mak ayah ni jangan main-main. Itu tanggungjawab kita kepada mak ayah ni sampai kita mati. Sekalipun mak ayah tadi dah mati, kita masih hidup, masih lagi tanggungjawab kita kepada mak ayah tu ada. Yang pertamanya doa. Doa tu wajib. Sehingga kan disebut bahawa sehari kita tidak berdoa pada mak ayah kita, maka dipanggil anak derhaka. Itu sebahagian ulama' ada seorang ahli sufi, wiridnya tu tak ada lain kecuali doa pada mak ayah dia. Yang kita ni kan macam-macam wirid kan. Ada sebahagian kita istighfar sehari 1000, 2000, 10,000. Ada sebahagian kita yang berselawat, menghabiskan hidupnya itu sehari semalam untuk berselawat ke atas Nabi. Tapi ada seorang wali Allah ni, dia tak ada benda lain yang diucapkan kecuali dia doa pada mak ayah dia. Rabbighfir lana wali walidina, Rabbighfir lana wali walidina, Rabbighfir lana wali walidina. Allah angkat darjat dia hanya semata-mata dia minta ampun pada Allah atas ibu bapa dia tadi. Sebab apa mak? Sebab ibu bapa kita ni dia wali, dia tok wali. Sehingga kan disebut bahawa mak kita, ayah kita ni jauh lebih 1000 kali wali. Doa dia jauh lebih mustajab daripada 1000 wali. Kita ni kadang-kadang duk pergi kejar ustaz sana, kejar tok wali sini, kejar tok imam sana, minta doa sana, minta doa sini. Tak, ada mak, ada ayah pergi minta doa dengan mak ayah, sebab dia jauh lebih hebat daripada 1000 wali. Doa dia mustajab. Kemudian yang keduanya pula, jangan lupa ziarah kubur. Ziarah kubur tu, itu salah satu tanggungjawab juga. Tanggungjawab kita sebagai seorang anak ialah menziarahi kubur mak ayah kita tadi. Bacakan doa, cakap, minta doa daripada mereka. Kerana mereka tahu kita datang dan dia dengar setiap ungkapan kita tu, berbicara dengan mereka. Dan dia rasa seronok. Dia rasa seronok kita datang ziarah. Itu salah satu tanggungjawab anak, ialah menziarahi kubur mak, pusara mak dengan ayah tadi. Yang kita kalau rasa susah, payah, jerit-perit ni, bukannya sibuk pergi kubur tok wali, dah pergi kubur mak ayah tu dulu. Kadang-kadang duk sibuk pergi kubur tok wali, tapi kubur mak ayah tak pergi, tak, kubur mak ayah dulu. Ni dia dua perkara yang sesekali jangan kita tinggal untuk dapatkan redha mak ayah kita tadi. Kerana apa? Kerana untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Ibnu Asakir menuturkan kisah daripada Abdul Rahman Al-Muharibi bahawa pernah ada seorang yang wafat, yang akan wafat lalu dikatakan kepadanya, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Kita harapkan sangat-sangat pada Allah SWT, Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah, pimpinan, kekuatan, dan sehinggalah sampai apa yang Allah Ta'ala beri pada dua tangan kita menjadi sebab untuk datangnya kebaikan, rahmat, keredaan Allah ke atas kita, pasangan kita, anak keturunan kita, dua ibu bapa kita, tok nenek moyang kita, keluarga seluruhnya, pemimpin-pemimpin kita. Dan jangan sesekali Allah berikan dua tangan kita, kepada dua tangan kita, pasangan, anak keturunan seluruhnya, sesuatu perkara yang menjadi sebab untuk datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu milik kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat dan salat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته